Selamat petang. So, bertemu kembali bersama saya, Master Coach Anwar, dalam sesi perkongsian secebis ilmu. So, pada hari ini, kita akan buat sedikit perkongsian berkenaan dengan wilderness first aid atau wilderness medic dan sebagainya, atau combat medic dan sebagainya. So, bergantung pada siapa anda nak panggil apa, tu anda panggil lah. Okay? So, sebelum saya teruskan, kita akan ada situasi sekejap lagi, iaitu hari ini kita akan sentuh more tu kepatahan dan berlaku pada bahagian yang paling besar dalam badan, iaitu kepatahan kaki. Okey, di dalam waktu berekreasi lah. Okey. So saya akan perkenalkan dulu apa peralatan-peralatan yang kita mesti ada. Baik. So mari kita tengok peralatan-peralatannya. Okey. Bila kita sebut dalam situasi rekreasi, dalam situasi riadah, so kita tak ada peralatan yang begitu komplit lah. So apa yang ada, itu yang kita gunakan. Contoh, pada hari ni tim kami ni semua kami ada shimak. Okay, so ada shimak, ada kain cokin, ni ada triangular bandage. So saya ada tuala. So ini antara peralatan-peralatan yang anda boleh gunakan, okay, untuk memberi perawatan. Okay, kita bukan nak rawat sampai dia pulih, tetapi kita nak bagi bantuan awal supaya kita dapat transport mangsa ke hospital dengan kadar segera. Okay. Selain daripada itu, kita perlukan 2 batang kayu. Okay, 2 batang kayu sepanjang ukuran mangsa lah, ukuran kaki mangsa. Janganlah terlampau panjang, jangan pula terlampau pendek. Bergantung di mana kepatahan itu berlaku. Okay, bahagian mana. Kemudian ada yang tanya saya, kenapa kecil sangat kayu? Kalau anda ambil kayu yang besar, ia dah menambah beban kepada mangsa. Sebab nanti bila anda transport, mangsa akan terasa terbeban pada bahagian yang sakit. Terbeban sebab ada tambahan berat tadi, kayu tadi. Okey. Jadi untuk kita elakkan tu, kita gunakan kayu yang lebih kecil. Sebab kegunaan kayu ni hanya untuk mengurangkan pergerakan, menyokong bahagian yang cedera dan mengurangkan pergerakan mangsa. Itu sahaja. Bukan sebagai satu sebahagian daripada diri dia. Tak, kita tak buat benda tu. Okey. So, hari ini ada seorang mangsa terbaring di hadapan saya. So, situasinya adalah mangsa mungkin jatuh sewaktu hiking terjatuh di lereng bukit, dan kita dah bawa naik lah kiranya. Kita dah bawa naik dan kita cek dia mengalami kepatahan pada bahagian kaki. So, kepatahan pada bahagian kaki yang biasa berlaku dalam situasi rekreasi atau riadah ni, pada kebiasaannya ada 3 bahagian utama. Okey, ada 3 bahagian utama. Yang pertama, kepatahan di bahagian tulang peha. Okey, femoral fracture. Okey. So, bahagian yang kedua ialah di bahagian tulang keting ni. Baik. Dan kepatahan bahagian yang ketiga ialah di bahagian buku lali. Okay. Jadi dalam situasi rekreasi, biasa kita jumpa hanya di bahagian buku lali. Jarang-jarang kita jumpa di bahagian tulang keting dan juga peha. Jarang-jarang. Tetapi biasanya kita akan ajar jugalah kan. So dalam anda pergi kursus, dia akan ajar keseluruhan kaki. So hari ni saya nak sentuh, mungkin kalau dapat saya sentuhkan ke semua bahagian. Tapi kalau tak dapat, kita tengoklah. Tengok keadaan masa dan cuaca, sebab kita buat di situasi outdoor ni. Takut hujan kan. Okay. So andai kata sekarang kaki kanan mangsa patah. So anda baringkan mangsa. Okay, bagi mangsa dalam keadaan selesa. Kalau di barat, mereka siap bagi whisky, hisap rokok supaya mangsa tenang. Okay. Jadi bila mangsa dalam keadaan tenang, mudah untuk anda buat kerja. Okay. Sebab nak mengalihkan bahagian patah ni, dia sakit. So kita cuba kurangkanlah pergerakan mangsa. Baik. Apa yang perlu anda buat? Yang pertama, contoh dalam keadaan sekarang, saya ambil shimak ni. Okey, saya ambil shimak. Saya bentangkan dia berlapis. Okey, beberapa lapis, mungkin 2 atau 3 lapis. Okey, bergantung pada bahagian cedera lah. Okey, kenapa tuan-tuan? Sebab ini shimak ni nanti akan jadi penyokong atau anduh dia. Ni yang kita nak sebut anduh ni, orang tak tahu anduh tu apa. Anduh tu adalah penyokong, spleen. Itulah anduh. Baik. So ini sekarang
saya akan masukkan di bawah kaki yang patah. Contoh sekarang adalah kepatahan pada peha ataupun pada tulang keting. Berbeza dengan buku lali ya. Nanti kita tengok. Okey, so kita akan masukkan perlahan-lahan. Contoh, kalau patah pada peha, anda kena support bahagian tulang peha ni untuk anda masukkan kain tadi. Baik. Angkat sedikit kaki, masukkan. Jangan angkat terlampau tinggi sebab mangsa akan sakit. Okey. Anda susah buat kerja tak ada masalah, tapi jangan buat mangsa menjerit. Mangsa menjerit, anda susah nak buat kerja, tuan-tuan. Baik. Saya dah bentangkan. So selesai satu perkara. Untuk apa? Ni nanti kita akan balut kepatahan tadi. Tadi kita dah masukkan alas tadi. Itu kita nak buat anduh sekejap lagi. So kita dah masukkan di bawah kaki. Okey. So kalau perlu angkat kaki, boleh angkat dengan sokongan, tetapi jangan terlampau tinggi ya tuan-tuan. Cukup sekadar lepas kain tadilah. Anduh tadi lepas ke sebelah sana cukup. Okey, jangan angkat terlampau tinggi. Okey. Kemudian mulalah kita punya splint. Ni nama dia splint. Okey. Tuan-tuan tengok, satu panjang, satu pendek tuan-tuan. Saya buat. Kenapa? Sebab satu akan berada di bahagian luar, yang pendek akan berada di bahagian dalam. Okey. Jadi, yang panjang ni saya akan letak di bahagian luar. Tak apa, kaki tak. Yang pendek akan berada di bahagian dalam. Okey tuan-tuan, tengok baik-baik tuan-tuan. Ini part yang selalu penyelamat buat silap. Okey. Bahagian yang pendek ni sepanjang tumit je saja. Tak perlu terlampau panjang sebab nanti kita nak transport dia susah. So, paras tumit dan yang di atas ni lebih kurang 4 jari lah daripada vital point. Tuan-tuan, sebab kita tak nak dia tersengkak di bahagian vital point. Boleh faham tuan-tuan? Baik. So, seterusnya dengan menggunakan, contohnya ni saya ada buat kain ni, saya potong untuk sebagai pengikat sahaja. Jadi tak perlulah kita nak nak begitu besar. So sekadar pengikat. So kita akan buat guna tu. Okey. So pengikat ni pun sama tuan-tuan. So sebelum kita ikat kayu, kita balutkan kaki ni. Kan? Kita balut sebagai anduh utama. Okey, ini anduh utama tuan-tuan. Ni anduh utama, kita balut dia elok-elok. Kemudian sediakan tali pengikat sekurang-kurangnya untuk 4 tuan. Mesti 4 tali tuan-tuan. Okey, 4 tali. So satu di bahagian peha. Di bahagian atas peha. Okey. Yang kedua di bahagian atas daripada lutut. Yang ketiga di bahagian bawah lutut. Yang keempat di bahagian buku lali tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tengok, saya menyelitkan tali ni ke bawah kaki mangsa tanpa menggerakkan kaki mangsa begitu banyak. Okey tuan-tuan, tengok ni di hujung ni tuan-tuan, ada lebihan betul. So tuan-tuan kemaskan ini nanti. Okey tuan-tuan. Okey, so saya pergi pada bahagian yang ni. Seterusnya masukkan splint. Okey tuan-tuan, lihat baik-baik. So pada bahagian atas splint, kita belitkan, kita lilitkan satu kali. Okey tuan-tuan, untuk splint yang di luar, splint dalam pun sama tuan-tuan. Belitkan dia sekali. Untuk apa tuan-tuan? Untuk mengelakkan splint ni nanti bergerak-gerak setelah anda ikat. Waktu anda transport, dia akan bergerak-gerak nanti. So bila kita ikat, splint ni insya-Allah lah tidak jatuh, tidak terlucut daripada ikatan kita. Okey. Elakkan mengikat pada bahagian patah. So kalau kata ini lutut mangsa, ini peha, patah di sini, anda ikat bahagian atas sedikit daripada bahagian kepatahan. Okey. So saya gunakan surgeon knot. Surgeon knot tuan-tuan, sekali lagi. Surgeon knot 1 kali, 2 kali atau 3 kali bergantung pada kepanjangan ni lah, untuk mendapatkan friction yang baik. Friction yang baik. So dia akan lebih ketat lah. Okey. So sejauh mana, ketat mana nak buat ni, kena tanya pada mangsa. Sakit tak? Okey, kita kena tengok CMS. Okey, CMS ni nanti adalah circulation, movement dan juga sensory mangsa. Baik tuan-tuan. So kita ikat, ikatan dia ikatlah
Dah habis ikat tadi sejenot, kita ikat. Saya suka ikat ribbon. Senang kita nak adjust. Baik, ikatan kedua pun sama, tuan-tuan. Gunakan sejenot untuk dapat friction yang baik di bahagian atas daripada lutut. Bahagian ketiga di bahagian bawah lutut. Dan bahagian yang terakhir, ini penting tuan-tuan. Ini penting sebab ini nanti akan menentukan kebolehan untuk kita monitor keadaan mangsa. Okey, kenapa saya balut dengan kasut tuan-tuan? So secara tak langsung kasut akan memberi satu sokongan penuh kepada bahagian kaki. Okey. Jadi memang susah kita nak buat CMS di sini. Tetapi kita dapat membantu kedudukan kaki mangsa dalam kedudukan yang natural atau semula jadi. So saya kemaskan bahagian ni, yang lebihan kain tadi. Okey tuan-tuan, maka dah siap. Okey, immobilizer atau splinting teknik untuk kepatahan kaki. Ini biasa kita buat splinting ni untuk kepatahan di tulang peha atau tulang keting. So kita kena splinting sepenuh kaki tuan-tuan. Okey, sebab kita nak support yang supaya dia tidak terkulai lah. Okey, so bila dalam keadaan begini, biasanya pada tulang yang besar mangsa dah tak boleh bergerak tuan-tuan. Dah tak mampu nak bergerak sendiri. So biasanya tuan-tuan perlu transport dia lah, menggunakan kaedah stretcher. So kena buat stretcher dan sebagainya. Dan untuk memudahkan pergerakan tuan-tuan nanti waktu proses transporting mangsa, so kita gunakan satu lagi kaedah splinting yang dipanggil body splint. Okey, body splint ni tuan-tuan gabungkan kedua-dua kaki. Okey. Okey. Jangan terkejut tuan-tuan. Setiap pergerakan tuan-tuan menggerakkan kaki mangsa akan mengadu. Okey. Kena ambil pedulilah. Dia punya aduh tu kena ambil peduli. Jangan pula sikit je. Jangan begitu tuan-tuan. So kita kena ambil peduli supaya itu adalah indikator kepada kita sama ada bertambah kecederaan atau mangsa dalam keadaan selesa. Okey. So untuk body splinting, sekurang-kurangnya tuan-tuan kena ada 2 ikatan. Sekurang-kurangnya ada 2 ikatan tuan-tuan. So satu di bahagian keting, satu di bahagian peha. Okey, untuk memastikan ianya terikat lah. Okey, saya suka ikat di bahagian bawah dulu tuan-tuan. Sebab apa? Ni nanti kita tengok. Kaedah yang sama. Bila body splinting kita buat sejenot, lilit 2 kali. Ikat. Ikat ribbon ni. Dan satu lagi tuan-tuan, di bahagian atas peha. Nak ikat pun boleh, tak nak ikat pun boleh di bahagian peha ni. Sebab dia dah splint dah sebenarnya. Dah terikat bahagian bawah, dia dah okey. Tapi kita bagi kemas lagi lah. Okey. Untuk body splinting, seboleh mungkin tuan-tuan, kita guna kain yang besar. Kita guna kain yang besar tuan-tuan. Contoh macam ni, kain ni, tuala ataupun kain ni, shimak ke apa, kita lebarkan dia. Sebab kita nak dia support sebahagian besar bahagian badan mangsa. Okey. Lepas tu kita kemaskan. Siap tuan-tuan, body splinting. So tengok tuan-tuan, apabila transporting mangsa ke atas stretcher nanti, tuan-tuan pegang satu bahagian, kaki mangsa akan terangkat dengan penuh. Okey. Pada kebiasaan saya akan buat body splinting, satu lagi support terus bahagian pelvic. So ikatan ni biasanya saya akan buat sehingga ke bahagian pelvic mangsa. Jadi kita boleh pegang, angkat, terus transport mangsa ke atas stretcher. Okey. Kalau saya ikat di atas ni dulu tuan-tuan, saya tak ikat di bahagian bawah. So kaki bawah ni dia bebas lagi bergerak. So kita nak kurangkan pergerakan dia. Okey. So saya rasa itu saja
perkongsian saya untuk topik fracture splinting bahagian kaki ni. So, bertemu dalam video yang seterusnya. Jumpa lagi.